semuanya diizin. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi SAW ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ketika anda mampu menunaikan salat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita
mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Terima kasih kepada anda. Dan untuk waktu ini insya-Allah kita masuk jam kedua bersama Destinasi IKIM. Ya, betul, kita nak bawakan kepada anda rancangan Imanuna, Iman Kami seperti biasa di setiap hari Khamis ni, okey. Dan dalam rancangan ini kita akan dengarkan perkongsian dari yang berusaha, Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan untuk rancangan Imanuna, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, petang ini kita nak sambung lagi perbincangan berkaitan dengan beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sama-sama buka dan juga hayati rujukan kitab kita, iaitu kitab Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas akidah, terjemahan dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Imanuna sebentar saja lagi. Syaban Ramadan, Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban Ramadan, Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah. Awan Muharram bermulanya hijrah, Safar hindari amalan yang salah, Rabiul Awal Nabi diputrakan di tahun gajah. Awan Muharram bermulanya hijrah, Safar hindari amalan yang salah, Rabiul Awal Nabi diputrakan di tahun gajah. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Isra dan Mi'raj di bulan Rajab, Sya'ban tingkatkan amalan, berpuasa di bulan Ramadan, berhari raya di bulan Syawal, ibadah haji di bulan Zulhijjah, juga menyambut Aidil Adha, ibadah haji di bulan Zulhijjah, juga menyambut Aidil Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya Allah, Maha Kuasa, padamu kami meminta perlindungan di tahun ini dari godaan syaitan bencana. Ya Allah, Maha Kuasa, padamu kami meminta kebaikan di tahun ini, berkekalan ke tahun depan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan Islam. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat resit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Selamat menyambut bulan Syawal dengan penuh kegembiraan dan ketakwaan. Ayuh bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun bank Islam 1416-201-000-520. Jom infak. Sedap nasi ni. Beras jenis apa masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras basmati Faiza. Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali je. Daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Kuantan 89.6 FM. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati
dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang dah buka dan juga pasang Radio IKIM. Jangan lupa juga untuk buka dan pasang Facebook IKIM dan di YouTube IKIM, sebab kita sedang bersama langsung di Facebook dan juga di YouTube. Kita nak bawakan lagi rancangan di setiap hari Khamis, iaitu rancangan Imanuna, Iman Kami. Kita berbincang belajar tentang ilmu akidah. Ya, insya-Allah. Dan bincang ilmu akidah dari kita Mutiara Ilmu Akidah, 100 soal jawab asas akidah, terjemahan Al-Jawahir Al-Kalamiyah, insya-Allah, yang akan bersama kita untuk petang ini bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma bil khair? Atamanna lakuma bil khair insyaallah. Ala dawamis sihah wal afiyah. Amin. Insyaallah. Raya masih meriah Doktor? Dah nak habis dah. Nak habis. Ya tak habis lagi puasa Syawal, kena cepat-cepat lah. Itulah kan. Betul. Ya, meriah tu sebab ukhuwah kan, ziarah, dan juga mungkin ada ruang peluang untuk kita boleh berhubung kembali ukhuwah kita ni. InsyaAllah semoga terus erat dan juga terus kita memperkukuhkan ukhuwah ummah kita sama-sama, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita buka juga untuk talian persoalan. Kalau ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Baik Mona, kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Di minggu ini kita nak bawakan tajuk beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Doktor dah maklumkan sebelum ni dengan pengajian kita dengan kitab Injil, kitab Taurat, dan juga seterusnya. Kita nak sambung lagi Doktor untuk pengajian kita pada kali ini. Ya, silakan Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ada yang dihormati dan Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu petang Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada pertemuan yang lalu kita dah bahas tentang kitab Taurat, kitab Zabur, sebelum tu kitab Injil. Inilah yang dimaksud dengan beriman dengan kitab-kitab Allah. Maka hari ini kita akan berada pada bahagian ketiga tentang beriman dengan kitab-kitab Allah, iaitu membahas tentang kitab kita pula. Kitab kita umat Islam, iaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi kita dah tahu kan, Al-Quran Al-Karim, mestilah banyak tuan-tuan dan puan-puan semua waktu bulan Ramadan bertadarus, bertilawah, bertadabbur dengan Al-Quranul Karim, iaitu Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Al-Imam iaitu Al-Jazairi, pengarang kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, berkata pada pembukaan pembahasan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Su'alun. Kaifa i'tiqaduka fil Qur'ani? Jadi ini muka surat 46 bagi yang belum buka. Muka surat 46. Su'alun kaifa i'tiqaduka fil Qur'ani? Yang bermaksud soalan, bagaimanakah i'tiqadmu tentang Al-Quran? Jadi bagaimana akidah kita dengan Al-Quran ni? Itu pertanyaan dia.
So jawapan daripada Al-Jazairi, a'taqidu annal Qur'ana ashrafu kitabin anzalahullahu subhanahu wa ta'ala ala ashrafi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirul kutubi al-ilahiyati nuzulan wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamati la yumkinu an yalhaqahu taghyirun wala tabdilun wa huwa a'zamu ayatin ala nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam likaunihi a'zamal mu'jizati. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, a'taqidu, aku meyakini. Jadi jawapan dia, bagaimanakah i'tiqadmu tentang Al-Quran? Jawapan dia, aku meyakini bahawa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kitab antara semua kitab-kitab Allah SWT, semua kalam Allah ini, maksud dia semua kitab-kitab Allah ini yang diturunkan kepada para anbiya dan rasul, maka Al-Quran iaitu kalam Allah yang qadim ini, maka Al-Quran ini adalah Al-Quran yang paling agung. Maksud dia adalah kitab Allah yang paling agung. Kitab Allah yang paling agung. Lalu disebut di sini, iaitu aku meyakini bahawa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia yang Allah SWT turunkan kepada nabinya yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, dan kitab tersebut adalah kitab yang terakhir diturunkan. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang paling akhir. Dalam arti tidak ada lagi risalah setelah ini, tidak ada lagi kitab setelah ini, tidak ada lagi wahyu setelah ini. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran itu. Dah tak ada dah. Jadi dia pengakhiran. Apabila dia yang paling akhir, dan membatalkan kitab-kitab lain sebelumnya. Ini dipanggil nasikh dan mansukh. Tapi Al-Quranul Karim ini nasikh, iaitu membatalkan hukum-hukum ataupun segala perintah wahyu yang datang sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti syariat nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan lain-lain, syariatnya itu terpadamlah. Maksudnya terpadam, maksud hukum hakam fiqah dia itu dah dibatalkan, diganti dengan hukum hakam yang ada daripada Al-Quranul Karim, iaitu di dalam hukum hakam Islam ini. Okey, lalu diteruskan, iaitu membatalkan kitab-kitab lain sebelumnya, dan hukum hakam di dalamnya kekal sehingga ke hari kiamat. Ingat, hukum hakam yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini kekal, muabbad. Maksud dia hukum hakam dia akan baqin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti hukum ini tidak berubah. Sebab itu ulama membahas tentang boleh ke dalam erti kewajipan solat 5 waktu tiba-tiba dianggap sudah tidak wajib lagi bagi seorang mukallaf. Kalau orang yang belum baligh lainlah, memang tak wajib. Bagi orang yang dah meninggal, memanglah dah tak wajib, kan? Maka dalam keadaan orang yang nomor mukallaf, seorang yang mukallaf akil baligh, apakah boleh seorang kata dia dah tak wajib dah solat, misalnya solat 5 waktu yang kita maksudkan? Maka tentulah tidak boleh, kerana hukum hakam tersebut muabbad, maksudnya dikekalkan sampailah hari kiamat, atau orang tersebut meninggal lah. Itu bab lain. Misalnya ini dia tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hukum hakam di dalamnya, iaitu dalam kitab Al-Quranul Karim, kekal sehingga ke hari kiamat. Okey. Lalu disebut lagi, tidak mungkin akan berlaku perubahan dan penggantian, dan ia adalah bukti kenabian yang paling besar. Berarti apa? Di dalam Al-Quran ini tidak mungkin ada taghyir, tidak mungkin ada tabdil. Taghyir itu perubahan. Jadi tiba-tiba ada orang pergi rubah ayat Al-Quran contoh dia, tak boleh terjadi.
Tak akan boleh terjadi. Jadi Allah SWT dah mentakdirkan bahawa Al-Quran ini terjaga. Bukti dia macam mana? Buktinya kita ada banyak hufaz. Bayangkanlah kalau ada gerakan ingin membatalkan Al-Quran, merubah huruf Al-Quran. Dia buat cetakan baru dengan lebih cantik tapi tulisan salah misalnya. Tapi jangan risau kerana umat Islam yang hafaz Al-Quran sangat banyak untuk memastikan perkara itu tidak terjadi. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. Baik, kita akan sambung lagi dengan tajuk ini kan Mona. Ya, betul. Dan kita sedang juga bukakan ruang peluang kepada sahabat kita Mona untuk hantarkan pertanyaan dan juga persoalan. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Langkawi, 89.0. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk waktu ini, untuk rancangan Imanunah, Iman Kami. Ya, betul. Kita nak sama-sama lagi untuk kongsikan pengajian ilmu akidah menerusi rancangan Imanunah, Iman Kami, bersama dengan tetamu kita yang dah pun setia berada di konti ini, insya-Allah, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini ada sambungannya untuk seterusnya, Doktor, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran ini tidak mungkin ada perubahan sama sekali. Takkan mungkin. Walaupun mereka bersatu untuk buat perubahan, perkara itu tidak akan terjadi. Atau penggantian, tabdil. Maksud dia ada kitab lain yang menggantikannya, mustahil. Seperti pernah terjadi di dalam sejarah Islam, iaitu mungkin 100 tahun mungkin, iaitu apabila ada fulan bernama Ghulam Mirza Ahmad misalnya, dia pernah membuat seperti mushaf yang kononnya akan mengganti Al-Quranul Karim. Yang dia kata inilah wahyu yang turun kepada dia. Tapi ada kajian dalam bahasa Arab yang saya baca, dia bandingkan bagaimana sariqah, pencurian itu terjadi. Jadi ayat-ayat Al-Quran dirubah sedikit-sedikit, kononnya yang kitab yang dia bawa ni mengganti Al-Quran, padahal jelas kebatilannya. Dan jelas-jelas iaitu perkara itu adalah batil. Jadi Al-Quranul Karim tidak akan terjadi apa-apa tabdil maupun taghyir. Taghyir itu perubahan, tabdil itu adalah penggantian. Lalu dan ia adalah bukti kenabian yang paling besar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sungguhnya Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung. Jelas. Jadi Al-Quran ini dengan keaslian
kesahihan, kebenaran, kerana dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah benar, dia kalam Allah. Berarti tidak ada yang boleh membatalkannya. Maksudnya tidak tersalah, tidak ada fakta yang salah. Semuanya accurate. Dan ini menunjukkan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Nabi yang benar, adalah seorang Nabi dan Rasul, justru adalah afdalu khalqillah, baik-baik makhluk Allah. Sebab itulah Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung. Jadi bila kita kata mukjizat, Nabi Musa boleh tongkat jadi ular, boleh cucuk tanah keluar air, boleh bawa macam-macam, belah laut. Nabi Muhammad tak boleh belah laut pun, contohnya. Nabi Muhammad SAW tak boleh nak hidupkan orang mati pun. Ada yang tanya macam tu. Lalu kita jawab, Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat Al-Quran. Yang mana dengan Al-Quranul Karim ini, Masya Allah, jelas mukjizat tersebut masih kekal sehingga hari ini. Yang dipanggil dengan mukjizat yang abadiah, yang masih abadi sampai sekarang. Lalu selanjutnya soalun. Li ayyi syai'in kana Al-Quran Karim a'zamal mu'jizat? Pertanyaan dia, mengapakah atau bagaimanakah Al-Quranul Karim itu disebut sebagai mukjizat yang paling agung? Ini yang ditanyakan. Bagaimana? Innama kana Al-Qur'anu a'zamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri tushahidu kulla hinin bi'aini fikri wa siwahu minal mu'jizat inqadat binqida'i waqtiha falam yabqa minha atharun ghairul khabari. Wa wajhu ijazihi, ni panjang ni kalau nak baca Arab dia. Tuan-tuan, kalau yang boleh baca Arab, boleh baca Arab je lah. Saya ringkaskan dengan membaca bahasa Melayu dia saja. Soalan. Jadi ini dua muka surat, soalan dan jawapannya. Soalan, mengapakah Al-Quranul Karim itu disebut sebagai mukjizat yang paling agung? Jawapan Imam Al-Jazairi. Sesungguhnya Al-Quranul Karim itu disebut sebagai mukjizat yang paling agung kerana ia adalah suatu bukti yang boleh diterima akal dan kekal sepanjang zaman. Jadi kerana apa? Kerana Al-Quran ini, dia itu menjadi bukti yang boleh diterima oleh akal. Bila orang baca, orang tahu kebenaran Al-Quran itu sendiri. Dan kekal sepanjang zaman. Iaitu apa yang ada di sini memang kekal. Tidak salah fakta. Dan banyak perkara yang belum terjadi atau sudah pernah terjadi yang waktu zaman Rasul belum terjadi, lalu terjadi setelahnya. Ini yang telah dikhabarkan oleh dalam Al-Quran. Boleh disaksikan pada setiap waktu dengan mata fikiran, mata hati. Boleh kita tengok, kita renungkan, kita baca dan kita tadabbur Al-Quran itu sendiri untuk mengetahui kemukjizatan Al-Quran. Sedangkan mukjizat lain telah hilang setelah berakhir waktunya tanpa meninggalkan kesan kecuali khabar beritanya sahaja. Kita ada orang, macam mana saya nak percaya Nabi Musa itu seorang Nabi? Oh, dia belah laut. Mana laut dia? Tak nampak pun. Contoh dia, buktikan. Kita tak dapat bawa. Contoh dia lagi, Nabi Musa AS boleh mengeluarkan tongkat jadi ular. Mana tongkat? Nak tengok tongkat je lah. Ada tak tongkat tu? Kita dah tak jumpa. Nabi Isa AS katanya boleh menghidupkan orang yang meninggal dunia, orang yang dah mati. Mana? Orang dah tanya. Terutama golongan etis pada hari ini. Mereka menantang golongan-golongan agamawan membawakan, membuktikan mukjizat. Mukjizat tersebut. Yang dikhabarkan, yang mereka anggap sebagai hanya sebuah mitos. Walaupun berita kisah Nabi Musa diceritakan di dalam kitab-kitab suci di zaman Nabi Isa AS. Yang waktu itu orang beriman dengannya. Majoriti mengkhabarkannya. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim ada. Diriwayatkan. Dan diimani dan diterima pada waktu itu. Hari ini ada di kalangan mereka yang tidak percaya. Tuhan menganggap itu mitos. Suatu myth. Ini masalah dia. Akan tapi bila Islam, apa bukti Islam adalah agama yang benar? Apa bukti Nabi Muhammad SAW adalah Nabi wa Rasulah, seorang Nabi dan Rasul? Bagi Al-Quran. Paling mudah kalau kita belajar ilmu kalam tu, ilmu kalam ni ilmu akidah lah, berhujah. Paling mudah, kalau kau hebat sangat, cuba kau buat Al-Quran seperti ini. Kan? Datangkan seperti ini. Kumpulkan. Bawa berbilion ringgit misalnya, berbilion dolar ke, panggil seluruh ahli sastra Arab di seluruh dunia untuk kumpul menulis Al-Quran. Boleh ke tidak?
mastata. Mereka tidak akan mampu. Ini disebutkan. Lalu ada pun bentuk kemukjizatannya ialah sesungguhnya Al-Quran itu sangat fasih dan jelas serta tinggi susunan katanya. Jadi kita tahu secara balaghah dengan sastra Arab, fasahah Al-Quran itu Masya Allah sangat tinggi. Orang yang tahu bahasa Arab bila dia baca Al-Quran dia beriman. Ini nyata. Kisah-kisah para sahabat bagaimana Sayyidina Umar mendengar Al-Quran, tahu hadal haq. Dia tahu ini bukan, it's not man-made. Ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah ilmu balaghah. Kalau kita belajar kitab Jawahirul Maknun, kitab ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Jadi kalau mengaji di pondok, dia ada bait tersebut yang menerangkan bahawa kenapa tujuan kita belajar ilmu balaghah, supaya mengenal, mengetahui, merasakan mukjizat Al-Quran, iaitu kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Bagaimana kerana setelah mengetahui ilmu balaghah, mengetahui ilmu sastra, kita tahu qimah, ketinggian sastra atau ketinggian bahasa, kefasihan Al-Quran itu sendiri. Yang tak tahu bahasa Arab tak boleh merasa lah. Tapi dia boleh merasa dengan cara lain, iaitu dia baca dia tak bosan. Ini dia baca dia tak bosan, tambah sedap. Itu masalahnya. Lalu diteruskan sehingga di luar batasan kemampuan manusia untuk menandinginya. Sebab itu tak ada yang boleh lawan Al-Quran ila yaumina hadha, sampai hari ini tak ada. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mencabar dengan Al-Quran bangsa Arab yang merupakan bangsa yang paling fasih lidahnya daripada umat-umat yang lain dan lebih tinggi kesastraannya. Jadi dicabar. Kalau boleh kau bawa Al-Quran muslim, sepertinya bawa Al-Quran seperti ini. Mereka tak mampu. Dan ini yang menyebabkan banyak orang Arab masuk Islam. Kerana hadarah, tamadun mereka adalah bahasa Arab. Syair, mu'allaqat tu. Kebanggaan mereka tu syair-syair tu. Zaman dulu kalau kita baca sejarah Arab ni, baca mu'allaqat ni kan. Mu'allaqat tu syair-syair yang digantung di Kaabah kerana menang. Lebih kurang macam tu. Dia orang tu boleh jadi gila Syafiq. Kita mungkin tak faham, tapi kalau tanya Datin orang, dia tahulah macam mana syair tu boleh mensihir orang. Dia bagi itu. Jadi kalau buat syair sedap tu, orang Arab tu nangis-nangis. Macam tu, menjerit-jerit. Tapi bila Al-Quran datang, luntuh semua syair tu. Finito. Dijadi dengan Al-Quranul Karim. Itu ketinggian ayatnya kan. Betul. Jadi ini disebutkan. Lalu dan pada zaman Nabi kita itu, mereka telah sampai ke tahap yang paling tinggi dalam bidang kesastraan, bahasa serta memiliki kemahiran dan kecerdasan akal fikiran yang sangat mengagumkan. Bagaimana tidak? Pada waktu itu umat Islam, bukan waktu itu orang Arab ni, jadi mu'allaqat menang kan. Mereka tak ada tamadun, mereka tak ada piramid, mereka tak ada teknologi. Yang mereka ada hanya Kaabah, dan kebanggaan mereka adalah sastra. InsyaAllah setelah ini kita akan meneruskan iaitu perbahasan tentang mukjizat Al-Quran lagi. Ya, insya-Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ya, betul, kita ada juga soalan kita dapat di sini. Ada yang bertanya, doktor boleh tak berikan perincian sedikit latar belakang polemik yang dimainkan oleh golongan Mu'tazilah? Kenapa mereka bersungguh berhujah bahawa Al-Quran itu makhluk? Apakah keuntungannya dan adakah ianya bermotifkan politik? Kejap lagi kita akan berikan sedikit penyerangan di situ. Iya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cikgu, saya baik dulu ya. Okey, hati-hati melintas ya. Ingat, berdiri di atas kaki 5 jalan dan lihat kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali lagi sebelum melintas. Sekiranya terdapat jejantas, gunakan jejantas untuk melintas. Undur ke belakang 1 meter apabila melihat kenderaan besar seperti lori, bas dan trailer.
ikut arahan trafik warden jika ada. Akhir sekali, pastikan tiada kenderaan dan melintaslah dengan selamat. Nilai-nilai bersama IKIM. Adil. Dari segi istilah, adil bermaksud memberi atau menunaikan hak kepada mempunyai hak tadi. Ia adil juga dibuktikan sebagai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar. Saya difahamkan, sifat adil atau keadilan disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Al-Quran menekankan agar insan beriman tidak terpengaruh oleh kebencian terhadap sesuatu pihak sehingga mereka terdorong untuk berlaku tidak adil atau menzalimi seseorang atau suatu pihak. Dan perkara ini ditegaskan dalam ayat yang berikut, iaitu surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan, kerana Allah lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan, hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Baik, untuk para orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tahu. Ini betul-betul bagi manfaat semua kita orang Sabah. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Destinasi IKIM masih bersama rancangan Imanunah, Iman Kami. Ya, betul. Kita sedang bersama langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan tetamu kita masih lagi berada di Konti, iaitu kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom doktor, nak sambung lagi dengan tajuk kita beriman dengan kitab Allah, dan kita fokus kepada kitab Al-Quran. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mu'alif lagi, dan Nabi berada di tengah-tengah mereka selama 23 tahun dan baginda mencabar mereka dengan Al-Quran sebagai cabaran yang sungguh-sungguh dan menyeru mereka agar menyanyinya dan terus membangkitkan semangat mereka untuk menentang dan menandingi Al-Quran semampu mereka. Ada kala baginda meminta mereka agar mendatangkan satu surah seperti Al-Quran. Jadi zaman Rasul SAW, baginda SAW menantang golongan itu kafir Quraisy dan juga Arab-Arab kufar yang lain, jahiliyun yang lain, datang walau satu surah sahaja, mendatangkan satu surah seperti Al-Quran dan menyuruh mereka meminta bantuan siapa sahaja yang dikehendaki, sama ada manusia ataupun jin. Ini jadi zaman dulu tu, bawalah, tak kisahlah, kumpulkan segala udaba. Udaba tu ahli sastra, jamak plural kepada adib. Adib tu maksud dia sastrawan, udaba ni para sastrawan. Kumpulkan untuk buat, tak mampu. Dan kadang-kala Nabi SAW menyifatkan mereka dengan lemah kerana tidak dapat membuat satu surah pun seperti Al-Quran, dan ketidakmampuan mereka untuk menempuh jalan itu. Jadi mereka dah tak mampu dah. Tak mampu dah. Seperti dalam surah Al-Isra' lah. Di mana ayat 88, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Macam hari inilah. Hari ini kita panggil lah, dengan segala teknologi, segala Google ada. Semua maklumat ada dalam tu, segala satu ada dalam tu. Datang bawa Al-Quran, sama Al-Quran, bawa menandingi Al-Quran. Mereka tak mampu. Mereka tidak akan mampu. Ini. Lalu disebut lagi, dan ketidakmampuan mereka untuk menempuh jalan itu,
memandangkan mereka itu mempunyai jiwa penentang. Sebab apa? Sebab orang Arab, kafir Quraisy lah waktu itu, mereka memiliki jiwa penentang, nak menentang Al-Quran, menentang Nabi Muhammad SAW, penolak kebenaran dan sangat taksub dengan pendirian sendiri atau pendirian keturunan mereka, macam pendirian tok nenek mereka. Jadi ini yang menyebabkan mereka ketal, tidak mahu menerima Al-Quran Al-Karim, tidak mahu menerima baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya mereka benar-benar tidak mampu untuk menyahut cabaran baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan perlawanan dengan lisan tetapi berpindah kepada perlawanan dengan mata pedang dan hujung tombak. Jadi dah tak boleh nak lawan dengan hujah, tak boleh lawan dengan membawa Al-Quran yang sebenarnya. Mereka tak mampu. Maka akhirnya mereka berpindah kepada kekerasan dengan pembunuhan dan lain-lain. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya bangsa Arab pada masa itu pun sudah tidak mampu untuk menyaingi Al-Quran, apatah lagi selain daripada mereka, sudah tentu lebih tidak mampu dalam perkara ini. Kalau zaman baginda sallallahu, orang yang punya bahasa, orang Arab sendiri tak boleh nak bawa seperti Al-Quran, tak boleh nak menandingi Al-Quran, apalagi yang orang lain pula. Ini mustahil lah boleh. Ini maksudnya. Dan telah berlalu lebih daripada 1,300 tahun zaman mu'alif ini sehingga kini, maksudnya sehingga dia zaman dia 1,300 lah, kan? Zaman kita berarti 1,400 lebih lah. Nak masuk 500 lah. Nak masuk 50, 60 tahun ni tak sampai lah. Dah 500 lah. 1,500. Ini disebut. Tiada seorang pun daripada ahli bahasa Arab melainkan mereka terpaksa pasrah dan menyerah kalah. Yang ada mereka surrender dengan Al-Quran Al-Karim. Mengiktiraf bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Okey, lalu disebut ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukanlah perkataan manusia. It's not man-made. No. Akan tapi ia adalah kalam Allah yang menciptakan segala kekuatan dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya untuk membuktikan kebenaran Rasulnya dan menguatkan kata-katanya. Jadi ini pembuktian bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang wa Rasulah adalah dengan turun Al-Quran. Buktinya dia benar. Ini yang kita akan bahas tentang sifat sidik, sifat benar. Benarnya macam mana? Dia kata ini kalam Allah. Memang benarlah ini kalam Allah. Buktinya tak ada manusia yang boleh buat macam tu. Kan? Kalau itu adalah manusia buat, akan adalah orang yang boleh imitate buat, atau buat beza pun tak boleh menyainginya. Macam kitab lah. Kitab, sehebat-hebat kitab, akan kita jumpa kitab yang lagi hebat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia karang kitab Ar-Risalah. Dia betulkan lebih 26 kali. Setiap kali baca ada salah. Last kali dia kata surrender. Tak ada kitab yang sempurna melainkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Lalu disebut ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukanlah perkataan manusia, akan tapi dia adalah kalam Allah. Lalu disebutkan, dan dari sini, dari sisi ini sahaja sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan kemu'jizatan Al-Quran. Ini dah cukup nak buktikan Al-Quran ini mu'jizat. Di mana mu'jizat dia? Dia tak ada orang boleh tiru. Tak ada orang boleh buat dah. Tak ada orang boleh menyainginya. Akan tetapi disebutkan juga di sini beberapa sisi yang lain. Pertama, Al-Quran memberi khabar tentang perkara gaib yang kemudiannya berlaku seperti apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran. Ini yang banyak kali saya bagi contoh tentang Al-Quran menceritakan bahawa Fir'aun ini dijaga jasad dia. Maksud terjaga zaman tu, mungkin orang tak tahu macam mana boleh dijaga. Akan tetapi pada zaman penjajahan Perancis kalau tak salah, ternyata mereka masuk dalam haram tu piramid, menemukan jenazah atau jasad bangkai Fir'aun waktu itu. Dan menunjukkan bahawa benar Al-Quran benar, Al-Quran dah kabarkan dah. Ada perkara-perkara yang lain. Yang kedua, sesungguhnya Al-Quran itu tidak membosankan sekalipun didengari berulang kali. Berapa banyak orang yang tak faham bahasa Arab, tapi dia baca Al-Quran sedap, dia suka baca. Lebih-lebih dah tua ni, baca. Sebab tu jangan berhenti lidah ni dari Al-Quran. Kita boleh bangga anak kita, baby kecil, boleh pandai baca ABC, boleh bangga. Tapi kita kenapa tak bangga? Tak ada usaha nak bangga dengan anak kita
umur 3 tahun, 4 tahun sudah dapat membaca tulisan Arab atau membaca Al-Quran, baca Iqra'. Ini cuba kita latih anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Ini. Lalu ketiga, Al-Quran mengumpulkan beberapa ilmu yang tidak didapati oleh bangsa Arab atau bangsa-bangsa lain. Jadi Al-Quran memang mengumpulkan beberapa ilmu. Contoh dia, waktu orang Arab dulu, dia orang bukan Greek, dia orang tak ada ilmu astronomi. Tapi dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirun ila akhirih. Banyak ayat-ayat Quran dalam surah dan surah Yasin sahaja membuktikan tentang cakrawala dan lain-lain. Ini misalnya. Ni tentang rahim bayi. Berapa hari. Al-Quran dah berfirman waktu itu. Al-Quran dah cerita dah kepada kita. Hari ini dengan ilmu moden, dengan perubatan baru tahu, betul, accurate kan, wakil, sesuai dengan wakil. Lalu ketiga, Al-Quran mengumpulkan beberapa ilmu yang tidak didapati oleh bangsa Arab atau bangsa-bangsa lain. Yang keempat, Al-Quran mengkhabarkan peristiwa-peristiwa dan perihal umat-umat dahulu, padahal Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu buta huruf, tidak tahu menulis dan membaca, kerana ia tidak diperlukan bagi orang yang menerima wahyu, dan yang demikian itu agar kemukjizatan Al-Quran dapat diterima dengan lebih jelas. Maksud dia apa yang keempat ini, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu bagaimana dalam Al-Quran cerita kisah Nabi terdahulu dengan detail, yang mana banyak ceritanya juga termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, yang mana bagi dia SAW tak reti baca, tak reti menulis. Dari mana dia tahu kisah-kisah tersebut? Dari mana dia boleh tahu perincian-perincian tersebut? Ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu yang benar. Rasulullah SAW tahu nama-nama Nabi, kisah-kisah Nabi. Kan? Dia bukan Yahudi, dia Arab. Tak ada Nabi selain Nabi Ibrahim, jauh dulu. Kan? Sebelum tu, setelah tu tak ada Nabi di kalangan Arab, tak ada. Kebanyakan Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW boleh cerita detail. Itu bukan cerita detail, tapi mengkhabarkan, mentartilkan Al-Quran kepada umat Islam pada waktu itu, dan isinya adalah iaitu accurate segalanya. InsyaAllah kita buka Q&A. Okey, itu dia perbincangan kita yang penuh dengan jelas di situ. Alhamdulillah. Dan doktor, terus kita nak bawakan soalan dan juga pertanyaan di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kalau di Facebook sekarang ini kita ada sahabat kita bertanya soalan berkaitan dengan golongan Mu'tazilah. Seperti sahabat kita bertanya daripada Muhammad Azwan, doktor boleh tak perincikan sedikit data sejarah polemik yang dimainkan oleh golongan Mu'tazilah? Kenapa mereka bersungguh berhujah bahawa Al-Quran itu makhluk? Apakah keuntungannya dan adakah ia bermotif politik, doktor? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mu'tazilah terkenal mereka memakai rasional lebih daripada nas. Ini pegangan mereka, lebih daripada Quran dan Sunnah atau teks. Jadi apa yang terjadi, mereka kata Al-Quran itu kan kalam Allah. Kalam ni kalau mereka gambarkan, ni. Jadi contoh dia lah, saya diam, lepas tu saya cakap. Berarti dari tiada lalu ada. Bila dari tiada lalu ada ni dipanggil hadis, benda yang baru. Wujudnya ada permulaan. So mereka tak boleh nak terima Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bukan kerana dari sudah tahu sedia ada, kalam tu sedia ada azali. Dia tak boleh nak terima. Bagi dia Allah SWT ini berfirman kerana dari tak tahu tiba-tiba terjadi, turunlah. Alasan itu. Dan efek lain dia, kalau kita baca dalam kitab-kitab ilmu kalam tinggi, kerana mereka berkeyakinan bahawa Allah SWT tidak mungkin melakukan perkara yang negatif lah bagi seseorang. Contoh dia, ada orang yang melakukan dosa, Allah SWT yang mentakdirkan dia buat dosa dan dia dimasukkan dalam neraka. Ini dia orang tak boleh terima. Bagi dia orang hanya yang baik datang daripada Allah, sedangkan yang buruk datang daripada manusia sahaja. Maka atas dasar beberapa perkara yang kompleks ini menyebabkan bahawa golongan Mu'tazilah kata Quran ini makhluk. Kenapa makhluk? Kerana bagi mereka iaitu dari tiada lalu ada. Berarti dia adalah benda yang baru, dia adalah makhluk lah.
maka mereka mewajibkan ketika dalam situasi kepimpinan Abbasiyah pada waktu itu dipimpin oleh mazhab Mu'tazilah, maksud dia mazhab akidah rasmi Abbasiyah pada zaman itu adalah Mu'tazilah, maka untuk mengembangkan akidah mereka dia memaksa melakukan kita panggil inkuisisi atau mihnah, iaitu seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil dan dipaksa untuk mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, kalau tidak dipenjara. Dan Imam Ahmad bin Hanbal enggan. Ini enggan kerana apa? Al-Quran ini yang qadim. Tapi kita kena faham, kalau kita berbicara mushaf atau ayat yang kita baca, kita baca sekarang dari tiada lalu ada, ini adalah ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Kalam Allah qadim, Al-Quran qadim, kalamun qadim. Kan? Hanya sahaja mushaf yang dicetak itu, ini adalah iaitu hadis lah, kerana dia baru ada dicetak. Dia ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Tapi boleh tak kita kata Al-Quran misalnya ini makhluk? Tak boleh, sebab takut menjadi fitnah. Itu insyaAllah sejarah untuk jawapan soalan tersebut. Ya, Mona, beberapa soalan kita dah sampai di hujung pertemuan dah, Mona. Ya, betul. Dan tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk petang ini. Silakan Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah selesai beriman dengan kitab. Kitab-kitab Allah. Jadi ada 4 kitab yang kita beriman dengannya, iaitu Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim ni adalah mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukti kenabian adalah Al-Quran Karim. Hari ini kalau orang tanya kenapa percaya dengan Islam, kita tak tahu kenapa percaya dengan Islam. Misalnya dia, orang tu tanya misalnya, kita jawab, kalau kau boleh bawa Al-Quran seperti ini, maksud dia datangkan ayat seperti Al-Quran seperti ini, bolehlah kan. Tapi kan tak boleh kan. Maksud dia itu bukti bahawa Islam itu agama yang benar adalah kerana tidak ada yang mampu membawa Al-Quran seperti yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Ya, akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti. Dr. Jazakallah ana kull khair. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar, sahabat penonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan anda boleh sama-sama buat lagi ulang kaji untuk mendapatkan lagi maklumat dan juga info ilmu menerusi rancangan Iman Dunia Iman kami di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Iya, betul. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain, itu mendapat dosa? Kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi Inforiah Islami, semuanya diikim. Pengumuman azan maghrib ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Penyertaan ibadah korban di Malaysia kini dibuka dengan hanya RM750 satu bahagian. Untuk maklumat lanjut, layari www.easykorban.org. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 25 Syawal 1443 Hijrah bersamaan 26 Mei 2022. Kangar 7.31 malam, Alor-Star 7.30, Pulau Pinang 7.29, Ipoh 7.25,
Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 7.21, Seremban 7.18, Bandar Melaka 7.17, Johor Bahru 7.10, Kuantan 7.15, Kuala Terengganu 7.17, Kota Baru 7.23, Miri 6.30,